Okay, baiklah, insyaAllah kita akan mulakan pengajian kita. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا يا أكرم الأكرمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وتب علينا يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Para hadirin sekalian, hadirat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, Alhamdulillah, kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita peluang dan nikmat untuk sama-sama kita solat berjemaah Isyak di sini, dan juga diberikan peluang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama kita berada di sini, untuk meraihkan lagi majlis ilmu ini, insya-Allah. Yang kedua, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala urusan kita. Saya minta maaf kalau suara saya ini serak sikit. Saya pun baru baik sakit jugalah. Sekarang tengah musim flu kan. Jadi suara ni masih tengah serak-serak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan urusan kita dan memberkati majlis ilmu kita ini, insya-Allah. Baiklah. Insya-Allah pada malam ini saya rasa Ustaz Khairul dah slides yang ataupun kertas kajian kita pada malam ini, insya-Allah. Jadi topik yang dipilih untuk perkongsian yang ringkas pada malam ini, insya-Allah, adalah berkenaan satu topik yang sangat penting. Saya rasa tak banyak dibahaskan tak banyak dibahaskan di masjid dan juga di tempat-tempat tertentu lah. Jarang kita dengar perbahasan tentang isu ini. Dan ini merupakan satu isu yang sangat penting. Kerana apa? Kerana ia melibatkan akidah kita. Jadi topik ataupun tajuk kita pada malam ini, insya-Allah, adalah berkenaan kaedah memahami hadis-hadis tanda kiamat. Jadi Ustaz Harul tanya saya lah, kalau nak bincang pasal hari kiamat, boleh tak pasal tanda-tanda hari kiamat? Jadi saya rasa agak menarik lah. Tapi lagi menarik lagi kalau kita dapat bincangkan tentang manhaj. Manhaj kita berta'amul, manhaj kita memahami dan juga mengaplikasikan hadis-hadis tentang tanda kiamat. Kenapa topik ini sangat penting? Kita buka yang page nombor 2. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan pertama sekali mengulang kaji sedikit sebanyak tentang ilmu tanda kiamat. Dan kita tahu tanda kiamat ini merupakan perbahasan rukun iman. Kita tahu di antara rukun iman adalah al-imanu bil yaumil akhir. Betul? Percaya kepada hari kiamat. Dan termasuk wa minal imanu bil yaumil akhir, dan termasuk beriman kepada hari akhirat adalah al-imanu bi asyratis sa'ah. Beriman kepada tanda-tanda kiamat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sampaikan dalam hadis-hadisnya. Jadi insya-Allah pada malam ini ia merupakan sedikit ulang kaji. Kedua, yang ini yang paling penting malam-malam ini, insya-Allah, dengan kaedah-kaedah yang kita akan kongsikan, kita akan cuba mengupas beberapa kesalahfahaman berkenaan dengan hadis-hadis asyratus sa'ah ini. Sebab terus terang saya kata, hadis-hadis ataupun isu berkenaan tanda kiamat ni memang satu hot topic. Orang suka bincang, cakap pasal Dajjal, Illuminati, cakap pasal Imam Mahdi. Dan kita tahu, kita lihat beberapa kumpulan-kumpulan ganas seperti ISIS dan sebagainya, mereka salah faham dan menggunakan hadis-hadis berkenaan dengan Imam Mahdi dan sebagainya untuk menjustifikasikan perbuatan mereka. InsyaAllah nanti kita akan lihat beberapa contoh. Jadi penting sangat. Saya rasa para hadirin-hadirat sekalian di sini yang dirahmati Allah, saya rasa ramai daripada kita tahu tentang tanda kiamat. Kita ada sedikit sebanyak gambaran berkenaan dengan hadis-hadis berkenaan Dajjal, berkenaan Ya'juj dan Ma'juj, berkenaan Imam Mahdi, berkenaan turunnya Nabi Isa alaihi salam. Cuma bagaimana kita nak ta'amul, bagaimana kita nak memahami, bagaimana kita nak engage hadis-hadis ini? Kerana kita lihat bila kita lihat kepada hadis-hadis ini, ada beberapa kumpulan. Ada kumpulan yang kata, orang tertentu ini Imam Mahdi.
Kan orang tertentu ini Dajjal. Orang tertentu ini adalah Ya'juj dan Ma'juj. Kan? Okey. Dia ada ekstrim Satu kumpulan lain pula yang kata, oh, Dajjal ni semua kiasan. Dia tak wujud sebenarnya. Dia ni sebenarnya kiasan. Okey, tak masuk akal untuk seorang manusia. Okey, ada kuasa-kuasa magic-magic ni. Okey, dan yang kata ni adalah seorang Muslim. Okey, dan kita dengar banyak konspirasi teori yang berkaitan dengan hadis-hadis tentang tanda kiamat ini. Jadi, saya rasa topik ini sangat pentinglah. Okey, kerana dirasatul akidah, mempelajari akidah ini bukan sahaja mengetahui apa yang kita harus percaya, tapi juga kita harus mengetahui bagaimana kita nak faham isu-isu ini. Kerana isu-isu ini berkaitan perkara yang gaib. Betul? Kerana tanda-tanda kiamat ini akan berlaku pada masa hadapan. Kan kita bicara tentang akhir zaman. Okey, tanda-tanda besar seperti Al-Masih Dajjal. Dajjal ni akan datang bila? Bila pada akhir zaman. Okey, bila masa kiamat itu sudah hampir-hampir tiba. Makanya kita lihat pentingnya untuk kita faham kaedah-kaedah yang para ulama kita telah siapkan, telah bincangkan dalam kitab-kitab mereka berkenaan dengan bagaimana nak memahami isu tanda kiamat ini. Okey, yang ketiga, kita fahami bahawasanya tanda kiamat ini merupakan sebiji daripada perbahasan tentang al-imanu bil yaumil akhir. Jadi sebagai seorang mukmin mempelajari tanda-tanda kiamat ini bukan sahaja untuk mengetahui. Sebab ada orang dia suka sangat dengan bicara tentang tanda kiamat ni. Kalau bincang pasal Dajjal 3, 4, 5 jam boleh. Tapi apa kesan dia? Kan, apa sebenarnya kesan dia kepada keimanan kita sebagai seorang Muslim? Kan, jadi insya-Allah kita nak kongsilah beberapa penghayatan terhadap tanda kiamat ini, insya-Allah. Okey, baiklah, kita mulakan pada muka surat ketiga. Okey, kita mulakan dengan hadis ini di mana Rasulullah SAW berkata, la taqumus sa'ah. Hari kiamat tidak akan datang. Okey, sehingga kita dapat melihat 10 tanda ini. Okey. Dia menyebut tentang yang pertama asap. Selepas itu Dajjal, binatang darat yang akan berbual. Terbitnya matahari daripada barat. Turunnya Nabi Isa putera Maryam. Ya'juj dan Ma'juj. Gempa bumi di 3 tempat, di timur, di barat dan juga di timur tengah. Okey. Dan yang api yang akan menyala daripada Yaman dan akan menghalau manusia ke tempat penghimpunan mereka, iaitu pada Ardul Mahsyar. Okey, bila di mana Allah Taala malaikat akan meniup sangkakala. Okey. Jadi hadis ini merupakan hadis utama dalam perbahasan tentang asyratus sa'ah al-kubra. Okey, kita lihat Rasulullah SAW menyebutkan bahawasanya hari kiamat tidak akan datang kecuali selepas berlakunya, okey, lalunya 10 tanda kiamat ini. Tapi kalau kita lihat, tanda kiamat ni bukan 10 je. Betul, ada banyak lah kan. Okey, kita selalu cakap apa? Oh, dah masuk akhir zaman. Sekarang ni dah akhir zaman. Okey, ini generasi akhir zaman. Kan? Kenapa? Oh, kita nampak tanda-tanda kiamat ni. Jadi, kita buka muka surat yang keempat. Para ulama kita, okey, mereka ada khilaf lah. Okey, ada yang memecahkan tanda kiamat ini kepada 2. Ini saya rasa ramai yang tahulah. Okey, tanda kiamat yang kecil, asyratus sa'ah sughra, dan juga tanda kiamat yang besar. Apa bezanya? Mereka sebutkan tanda kiamat yang kecil. Okey, tanda kiamat yang besar itu adalah apa yang disebutkan dalam hadis tadi. Jadi yang 10 tadi kan Rasulullah sebutkan SAW. Okey, ke-10 perkara itu adalah tanda kiamat yang besar. Selain daripada itu semua dianggap sebagai tanda kiamat yang kecil. Okey, kenapa dipanggil tanda kiamat yang besar? Kerana para ulama sebutkan bahawasanya ke-10 tanda-tanda ini menunjukkan bahawasanya generasi yang hidup pada zaman tersebut, mereka lah yang akan melihat qiyamus sa'ah, berlakunya hari kiamat. Okey, kita kalau boleh tak nak tengok lah. Kan, kita kalau boleh tak nak termasuk di antara golongan yang jumpa 10 perkara ini. Saya rasa ada orang suka kan, dia macam nak tahu lah, nak tengok lah Dajjal, kan, nak tengok lah Ya'juj Ma'juj ni kan. Kita rasa curious. Manusia ni rasa nak tahu. Kan, sebenarnya kalau kita baca hadis-hadis Nabi SAW berkenaan tanda-tanda ini, kita kalau boleh tak nak tengok. Okey? Banyak kan hadis-hadis berkenaan dengan fitnah. Okey, berkenaan dengan Dajjal, di mana Rasulullah SAW menyebutkan dalam beberapa hadis, kan, orang yang lari
daripada fitnah itu lebih baik. Kan? Bila Dajjal datang, mereka yang lari dan ikat diri mereka sendiri dalam rumah itu lebih baik. Kerana apa? Mubasyaratul fitan. Kan? Kita nak jumpa, nak masuk dalam fitnah itu sebenarnya satu perkara yang sangat besar. Dengan sebab itu, kalau kita baca sejarah, kita lihat ketika para sahabat khilafah, pada zaman fitnah Uthman dan Ali radhiyallahu anhuma, kita lihat ada 3 grup, betul? Dalam masalah fitnah Ali kan, bila Ali jadi khalifah, apa yang berlaku? Fitnah yang besar yang berlaku pada zaman para sahabat, apa yang berlaku? Ada 3 camp. Yang pertama Said Ali bin Abi Talib. Yang kedua grupnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Ni kita ulang kaji sejarah kan. Ni satu titik hitam lah dalam sejarah kita. Dan kita tak boleh nafikan kerana ini memang macam kita sebutlah, para sahabat pun mereka ni manusia. Jadi mereka pun ada ijtihad. Jadi mungkin ijtihad mereka itu betul, boleh jadi ijtihad mereka salah. Dan isu yang mereka khilafkan itu bukanlah isu yang qat'i. Maksudnya ada khilaf dalamnya. Jadi grup Ali bin Abi Talib dan juga grup Muawiyah. Grup yang ketiga ni siapa? Grup yang ketiga ni adalah Al-Qa'idin, yang duduk. Maksudnya mereka bystanders, mereka tak nak masuk campur. Antaranya siapa? Antaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau kita lihat kita buka kitab-kitab hadis. Kan kita buka Sunan Abu Dawud, kita buka Sahih Al-Bukhari, kita buka Kitabul Fitan kan, bab fitnah. Kebanyakan hadis-hadis yang meriwayatkan berkenaan fitnah datang daripada Abu Hurairah, datang daripada Abdullah ibn Umar. Mereka inilah yang tak masuk campur dengan fitnah. Kenapa? Kerana mereka tahu, bila mereka dengar hadis Nabi SAW berkaitan dengan fitnah, mereka tahu kalau mereka masuk campur, akan ada masalah yang besar. Jadi untuk memelihara akidah mereka, untuk memelihara diri mereka daripada bergaduh di antara umat Islam, mereka tak masuk campur. Kan? Jadi bystander ni sebenarnya dalam masalah fitnah ni sangat penting. Jadi kalau kita ada mindset kan, ada sebahagian orang kan suka sangat dengan fitnah Dajjal ni, kalau boleh macam nak tengok Dajjal kan. Kita kalau boleh tak nak jumpa dia. Walaiyazubillah. Bahkan Nabi SAW ajar kita untuk isti'adzah kan, dalam tahiyat akhir kita, Allahumma inni a'udzubika min syarri fitnatil masiihid dajjal. Rasulullah suruh kita isti'adzah, kita pula nak jumpa Dajjal. Alamak. Jadi pentinglah. Jadi para sahabat ada sebahagian dari mereka yang tidak mubasyaratul fitan. Mereka tak nak masuk campur dalam bab fitnah. Dan itulah majoriti lah. Sebab kita tahu apa yang berlaku di antara Ali dan Muawiyah adalah satu perkara yang sangat susah. Kerana apa? Pertempuran. Betul? Hatta Ali bin Abi Talib dengan isteri Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Kan? Satu peristiwa yang sangat gelap. Sehingga kan Aisyah selepas peristiwa fitnah itu, selepas peperangan Jamal itu, pertempuran itu, Aisyah terus tak nak keluar rumah. Sebab apa? Dia rasa guilty. Kan? Dia rasa bersalah kerana terlibat dalam fitnah ini. Kan? Disebabkan isu mereka akhirnya tumpah darah orang Islam. Sehingga kan dia rasa malu nak ditanam sebelah suaminya sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Aisyah memberikan wasiat supaya dia ditanam di Baqi'. Pada asalnya Aisyah inginkan untuk jenazahnya ditanam sebelah Nabi, kan sebelah bapaknya Abu Bakar, sebelah Umar dan dia lah. Tapi selepas fitnah ini dia rasa sangat guilty. Dia tahu betapa dahsyatnya fitnah ini. Jadi tanda-tanda besar itu adalah 10 tanda yang disebutkan oleh baginda SAW dalam hadis tadi, dan tanda-tanda kecil itu adalah yang selainnya. Yang kedua, kita lihat muka surat kelima. Dalam muka surat kelima ada second group lah. Second group para ulama, mereka memecahkan tanda kiamat ini kepada 3. So benda ni kita kata taksimat, pecahan-pecahan ini sebenarnya adalah ijtihad. Tak kisahlah nak percaya yang mana, sebab ini nak kategorikan hadis Nabi. Jangan pula yang kata tak percaya tanda kecil ni sesat. Tak, ini adalah ijtihad para ulama. Mereka nak susun, nak kategorikan tanda-tanda kiamat ini, maka mereka keluarkan taksim ini. Taksim yang kedua ataupun pecahan yang kedua, para ulama memecahkan tanda kiamat itu kepada 3. Yang pertama, tanda-tanda yang sudah berlaku. Dan ada banyaklah. Apakah tanda pertama yang sudah berlaku? Tanda kiamat yang pertama,
kematian baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebutkan dalam beberapa hadis dalam beberapa hadis tentang asyratus saah. Okey, antaranya betul Nabi kata kiralah 6 tanda ini sebelum datangnya kiamat. Yang pertama, okey, mauti, kematian aku atau kama qala. Okey, kematian aku. Jadi kematian baginda sallallahu alaihi wasallam itu adalah tanda kecil yang pertama yang sudah berlalu. Begitu juga taun, kan penyakit taun yang berlaku pada zaman Khalifah Umar. Kan ada banyak perkara-perkara yang berlaku, antaranya juga dalam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW berkata akan datang kan dajjalun kadzabun, kan nabi-nabi yang palsu, dajjal-dajjal yang palsu, kan qarib minat 30, hampir-hampir dengan 30. Maksudnya angka nabi-nabi palsu ni lebih kurang 30. Dan selepas kewafatan baginda SAW sendiri, kita lihat timbul nabi-nabi palsu, betul? Antaranya Musailamah al-Kadzab, okey, antaranya Aswad al-Adasi keluar dekat Syria. Okey, pada zaman Abu Bakar jadi khilafah, macam-macam masalah keluar. Baru je Nabi meninggal, ada 2-3 nabi palsu datang. Okey, mereka pun claim mereka ni nabi. Jadi dah sudah berlaku. Yang kedua adalah tanda-tanda yang masih berlaku. Inilah yang kita lihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan tanda-tanda kiamat yang umum. Kan contohnya Nabi SAW berkata apa di antara tanda kiamat? Kasratul haraj. Kan al-haraj itu apa? Al-haraj itu adalah perang, banyaknya tumpahan darah. Dan ini berlakulah. Okey, makin kita lihat makin banyak peperangan yang berlaku, makin banyak darah yang ditumpahkan. Apa lagi? Okey, qabdul ilm. Ilmu itu ditarik pelan-pelan subhanallah. Kita lihat bagaimana generasi sekarang kan. Sebenarnya kalau kita nak bandingkan kita sekarang ni dengan zaman dahulu, kita ni sebenarnya boleh jadi pandai. Kenapa? Kerana semua maklumat ada kat dalam sini. Para ulama kita, mereka nak cari, nak kaji, makan berhari-hari. Dulu saya sekarang belajar, masih menyambung pelajaran saya di Universiti Islam Madinah di kuliah hadis. Jadi para masyayikh kita, mereka suka cerita-cerita tentang pengalaman masyayikh hadis yang lama seperti Syekh Albani contohnya. Okey, mereka akan sibuk untuk mencari satu hadis, kan? Satu hadis dalam masa berjam-jam. Sebab apa? Tak ada indeks, tak ada komputer. Kan? Okey, bila timbul software komputer, Syekh Albani kata subhanallah, masa kamu diselamatkan. Kerana apa? Kamu cuma memerlukan 5 minit ataupun 10 minit untuk cari hadis. Okey, aku cari dekat library selama 4, 5, 6 jam nak cari satu hadis saja. Subhanallah. Tapi dengan teknologi yang ada, kita lihat manusia pada zaman sekarang ini bukan lebih pandai, tapi yang sebaliknya. Betul? Okey, dan betapa canggihnya teknologi ini tetap tak boleh lawan dengan minda seorang manusia. Sebab tu kita lihat walaupun setinggi mana kita belajar ilmu agama kita, kita tak akan pernah sampai para imam kita. Subhanallah, kita Imam Al-Bukhari, ulama-ulama hadis kita yang besar, kita tak boleh sampai. Walaupun teknologi ni dapat kumpulkan hafalan mereka dalam handphone kita, tetapi kita tak boleh nak challenge diorang. Kenapa? Kerana hadis Nabi SAW itu baina ainaihim, kan, di depan 2 biji mata mereka. Saya nak kongsilah satu cerita ni. Saya rasa teman saya tahulah kisah ni. Saya teman ni, masya-Allah. Ini kisah sangat popular di kuliah kita. Ada satu syekh hadis yang senior, Syekh Ahmad Al-Ansari. Jadi syekh ni dia di antara senior syekh hadis dekat kuliah hadis dekat Madinah sana. Jadi pada masa itu universiti kita sedang buat research. Mereka nak adakan software hadis. Kan nak buat search engine, nak buat software untuk cari hadis. Jadi pada masa tu tahun 90-an lah. Pada 50 tahun yang lalu, kan universiti panggil kita kata computer technician untuk buat software. Jadi mereka nak test software tu. Jadi mereka panggil 5 orang dengan 5 komputer. Dulu kan komputer besar kan, dengan dia punya modem tu kan. 5 komputer. Jadi Syekh nak cabar, nak tengok ni software boleh pakai ke tak. Syekh kata, sekarang carikan aku satu hadis Nabi SAW dalam Musnad Imam Ahmad daripada perawi fulan bin fulan. 5 orang tu cek. 5 kata tak ada. Alamak, tak ada. Syekh kata, bawa sini mari Musnad. Anak muridnya bawa kitab Musnad. Syekh buka, tunjukkan, ni hadis dia. Software kau masih tak betul lagi. Betulkan lagi software itu. Subhanallah. Dan itu ulama zaman sekarang tahu.
Tak boleh bayangkan lagi bagaimana imam dulu seperti Imam Al-Bukhari, seperti Imam Ahmad. Okey, mereka hafalan mereka seolah-olah hadis itu di depan mata mereka. Sebab itu Imam Asy-Syafi'i kata apa? Okey, kalau nak lihat ashabun Nabi SAW, melihatlah kepada ashabul hadis. Kenapa? Kerana mereka ni paling dekat dengan Nabi SAW. Okey, setiap hari mereka mengkaji, mendengar, membaca hadis Nabi SAW. Okey, jadi poin di sini adalah yang kedua adalah tanda-tanda yang masih berlaku. Di antaranya adalah qabdul ilmu itu ditarik, kan? Makin berleluasanya zina, okey, makin berleluasanya perang dan tumpahan darah, kan? Nabi SAW sebutkan tentang, okey, dan juga di antara tanda-tanda yang masih berlaku tetapi ia berlaku lambat, kan? Maksudnya pada zaman sahabat benda tu tak berlaku, tapi benda tu berlaku pada zaman kita dan masih berterusan. Apakah ia? Contohnya Nabi SAW berkatakan dalam hadis dalam Sahih Muslim, okey, wa antara al-hufat al-ura, kamu akan lihat pengembala-pengembala kambing yang telanjang, yang kaki ayam, okey, yatatawaluna fil bunyan. Mereka compete, kan? Mereka bersungguh-sungguh untuk membina bangunan-bangunan yang tinggi. Subhanallah. Zaman sahabat okey, Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali mengatakan apa? Rumah yang paling tinggi adalah 3 tingkat ataupun 2,5 lah. Okey, dan 2,5 tu kalau zaman sekarang ni ibarat tingkat 1,5. Itulah 2 tingkat. Okey, mereka tak boleh bayangkan, kan? Mereka tanya macam mana tu? Ya tatawalun nas, kan? Bangunan yang tinggi dekat padang pasir. Okey, 1400 tahun kemudian kita lihat, kan? Dah beberapa banyak. Okey, kita lihat, kita pergi Mekah je tak payah pergi jauh lah. Kita pergi umrah, kita toleh je depan Kaabah, kan? Toleh je nampak tu. Okey, nampak tower, clock tower tu. Okey, di antara bangunan yang paling tinggi. Okey, Burj Khalifa. Jadi ini termasuk yang ketiga dan yang kedua lah. Dia cantum tanda-tanda yang belum berlaku ataupun dah berlaku tapi ia berlaku lambat sedikit. Okey, dan ia masih berlaku. Jadi para ulama kita sebutkan pecahan yang ini menunjukkan bahawasanya ada sebahagian tanda-tanda kiamat ia datang sekali sahaja. Contohnya kematian baginda SAW. Contohnya api yang akan keluar di Hijaz. Okey, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika dia tulis kitab dia, dia cakaplah pada tahun 600 lebih zaman dia. Okey, dia kata bila dia syarahkan hadis tu kat Sahih Muslim, okey, api yang keluar dekat Hijaz, okey, Imam Nawawi kata kita dekat Dimashq, dekat Syria, kita dekat Syria boleh nampak asap dia. Mereka yang di kota Hijaz kat Mekah dengan Madinah tahu peristiwa volcanic eruption tu. Dan sampai sekarang pun kalau para jemaah sekalian pergi ke umrah, tempat tu masih ada. Okey, ada tempat volcanic tectonic plates tu masih ada lagi. Okey, ada sebahagian saya tahulah ada sebahagian tour group mereka bawa para jemaah umrah ke sana untuk tengok. Okey, itu berlaku bila? 600 tahun selepas kematian baginda SAW. Okey, tapi ia berlaku bila? Pada zaman Imam Nawawi rahimahullah. Itu berlaku hanya sekali. Ada juga yang berulang-ulang. Jadi kita fahamlah tanda kiamat ini ada yang berulang, ada yang sekali sahaja, ada yang belum keluar lagi. Di antara contoh tanda kecil yang kita belum nampak lagi adalah apa? Ketika sungai Furat itu kering, kan? Okey, hasru Nail Furat, Nail wa Furat. Okey, bahwasanya sungai Furat tu, Euphrates River tu akan kering. Dan selepas keringnya sungai itu akan keluar emas. Dan emas itu akan digaduh oleh 3 raja. Siapakah 3 raja itu kita tak tahulah. Okey, ada orang dah buat konspirasi, kan? Oh, boleh jadi kerajaan ni, kerajaan tu, negeri ni, negeri tu. Sebab apa? Euphrates River tu dekat daerah Timur Tengah. Sekarang semua yang kebanyakan negara-negara Timur Tengah semuanya masih lagi raja. Betul? Monarki. Jadi konspirasi teori. Betul ke tidak? Kita kena tengok baliklah kaedah-kaedah. Okey. Jadi buku surat yang ke-6 ini adalah rumusan 10 tanda kiamat yang besar yang para ulama sepakat. Okey, iaitu keluarnya asap ad-dukhan. Okey, yang kedua, timbulnya Masih Dajjal. Yang ketiga, dabbatul ard, iaitu binatang darat yang akan keluar, boleh berbicara. Yang keempat, terbitnya matahari daripada barat. Kelima, turunnya Nabi Isa AS. Okey, yang keenam, Ya'juj dan Ma'juj. Okey, muka surat yang seterusnya, Ya'juj dan Ma'juj. Yang ketiga,
yang ke-7, 8 dan 9, gempa bumi yang akan berlaku di timur, di barat dan juga di tengah. Dan yang akhir sekali adalah api. Okey. Dalam hadis-hadis ni ataupun susunan ini, ada yang kita kata chronological. Maksudnya ia berlaku selepas berlakunya satu antara satu yang lain. Ulama sepakat, para ulama kita sepakat bahawasanya tanda kiamat kecil yang terakhir adalah munculnya Imam Mahdi. Sebab tu sebenarnya peristiwa Imam Mahdi ni, sibuknya orang dengan Imam Mahdi ni kan, bukan sekarang je. Pada zaman tabi'in lagi, kalau kita baca sejarah, banyak sahaja orang yang claim Mahdi. Di antara yang paling popular, siapa yang tahu baca sejarah Islam, di antaranya Mukhtar Al-Thaqafi. Mukhtar ni, dia claim dia Mahdi. Semua macam gaduh, claim dia yang Mahdi, dia yang Mahdi. Okey, sehingga kan kerajaan Abbasiyah sendiri, anak dia dipanggil Al-Mahdi. Kan, di antara Khalifah Abbasiyah tu, bapa dia namakan anak dia Al-Mahdi. Okey. Jadi ulama sepakat bahawasanya Imam Mahdi akan keluar, dan bila keluarnya Imam Mahdi, selepas keluarnya Imam Mahdi, barulah tanda kiamat besar akan berlaku. Kenapa? Kalau kita baca, kita kumpulkan semua hadis-hadis berkenaan dengan Dajjal, berkenaan dengan Imam Mahdi, kita akan lihat bahawasanya Imam Mahdi akan berada pada akhir-akhir generasi manusia. Di mana banyak hadis yang kita boleh lihat. Contohnya dalam Sunan Abu Dawud, kita buka Abu Dawud ada kitab khas, bab yang khas, kitab pasal Imam Mahdi. Dia muatkan semua hadis-hadis berkenaan dengan Imam Mahdi. Di antaranya kita lihat Imam Mahdi dan tentera umat Islam akan perang pergi ke Konstantinopel. Selepas itu akan buka Baitul Maqdis sekali lagi. Ketika mereka habis peperangan itu, barulah tentera yang sama itu mereka akan dengar seruan. Ini hadis dalam Sahih Muslim, hadis Imran bin Husain. Hadisnya sangat panjang. Di mana Rasulullah sebutkan kronologi, tentera umat Islam ini dengar seruan daripada timur, daripada negara timur, daripada east, bahawasanya Dajjal sudah datang. Bila mereka pergi ke Syria, Dajjal belum sampai lagi. Sampailah mereka ke Syria, barulah Dajjal keluar. Dan Dajjal akan pusing ke muka bumi, seperti mana kita tahulah, selama 40 hari. Satu hari seperti 40 tahun kan, seperti 1 tahun, seperti 1 minggu, seperti 1 bulan. Fitnah Dajjal itu. Dan yang bilin-bilin itu semua seperti hari biasa. Apa yang akan berlaku bila Dajjal datang? Tentera itu masih berada di Dimashq, masih ada di Syria. Dan hari itu teruskanlah. Dan pada masa mereka nak solat subuh itu, turunlah Isa bin Maryam. Hadis itu mengatakan, Rasulullah berkata apa? Turunlah yanzilu Isa bin Maryam ala manaratil bayda, di bawah menarat putih, dekat Dimashq, dekat Syria itu, dengan para malaikat. Jadi bila mereka nak solat subuh tu, Nabi Isa turun. Barulah pertempuran antara Dajjal dan Isa berlaku. Selepas Dajjal dibunuh, Nabi Isa akan berada di bumi. Dan akhirnya selepas Dajjal mati, Ya'juj Ma'juj akan keluar. Jadi ada kronologi. Sebahagiannya ada kronologi. Imam Mahdi, keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa. Selepas itu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Selepas Ya'juj Ma'juj dah mati, Nabi Isa AS akan menjadi ketua di muka bumi ini. Akhirnya dia akan meninggal. Selepas itu, itu yang kita tak tahu. Nabi tak sebutkan kronologinya. Mana datang dulu? Adakah gempa bumi datang dulu? Adakah dukhan, asap yang keluar datang dulu? Wallahu a'lam. Ada para ulama ijtihad. Contohnya Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah. Kalau kita buka kitab dia pasal kiamat, dia ijtihad. Dia kata asap ni datang lambat, belakang-belakang. Selepas itu, yang disepakati juga adalah bila masanya terbitnya matahari daripada barat, sebelum matahari terbit daripada barat, keluarnya Dabbatul Ard. Kerana apa? Kalau kita nak lagi dalam lagi, sebenarnya hadis tentang tanda kiamat ni, kita kena tengok semua hadis. Silapnya, ramai daripada kita hanya tengok sedikit je, lepas tu kita hukum. Kita sebenarnya kena collect semua hadis berkenaan dekat satu tempat, barulah kita boleh nampak gambaran yang besar. So kalau kita lihat hadis Dabbatul Ard ni, sebelum Dabbah itu keluar, ada hadis lain berkenaan dengan di mana orang-orang beriman Allah Ta'ala akan hantar angin. Angin itu akan masuk bawah ketiak, masuk
dan mengambil sekali roh orang beriman, meninggal semua. Maka tidak ada yang belin di muka bumi kecuali syirarul khalq, manusia yang paling buruk dekat muka bumi ini. Okey, jadi Al-Imam Ibn Kathir di antaranya dia ijtihad lah. Okey, kalau kita nak fix nak tengok kronologi ni, kita boleh lihat selepas orang beriman semua dah tak ada, yang ada kat bumi semuanya jahat, barulah dabbatul ard akan keluar. Okey, dan selepas dabbatul ard tu keluar, barulah matahari terbit. Dan bila matahari terbit, barulah api akan keluar, di mana mereka akan lihat dan pergi ke Yaman. Bila masa mereka nak pergi ke Yaman itu, mereka akan dengar sangkakala. Okay, dan kalau kita lihat hadis dalam Sahih Muslim, kan Rasul berkata, bila tiupan sangkakala itu ditiup, apa yang berlaku? Satu manusia baru sahaja nak ambil makanan, nak masuk dalam mulut dia dengar sangkakala terus collapse. Okey, fa idza nufikha fis sur fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Bila ditiup sangkakala, maka tewas, pingsan semua mereka yang ada di langit dan ada di bumi. Nabi kata, seorang manusia yang baru beli barang, baru nak kasih duit dia, sangkakala ditiup, mati. Okey? Jadi, benda ni berlaku secara baghtatan, secara automatik, secara tak disangkakan. Okey, tiba-tiba, secara tiba-tiba. Baiklah, maka ni adalah sebahagian daripada kronologi lah. Okey, ini memerlukan kajian yang banyak dan juga ini kita boleh kata diskusi ini boleh dijadikan satu kita kata kelas dan juga kajian bagaimana kita nak faham hadis-hadis tentang ataupun nak bikin satu naratif ataupun satu kronologi berkenaan dengan tanda kiamat ini. Akhir sekali kita kata ini adalah ijtihad. Hatta kalau kita lihat Imam Ibn Kathir, kita baca buku dia sebutkan okey, ni jadi. Akhirnya ni ijtihad. Yang mana Nabi sebutkan ada kronologi yang tadi itulah. Kan? Ada kronologinya. Imam Mahdi, keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj Ma'juj. Itu ada. Nabi sebutkan kronologinya. Yang mana yang tak ada, ijtihad para ulama. Okey? Baiklah. Kita teruskan kepada muka surat 8. Okey, baiklah. Kita masuk kepada kaedah-kaedah memahami tanda-tanda kiamat ataupun hadis-hadis berkenaan dengan tanda-tanda kiamat. Okey. Yang pertama sekali adalah hadis-hadis tanda kiamat ini, ia adalah tauqifi. Tauqifiyah. Apa maksud tauqifi? Tauqifi itu maksudnya adalah perbahasan berkenaan tanda kiamat ini harus berasaskan dalil. Kita tak boleh nak kata benda ni berlaku dengan kita punya pendapat sendiri. Okey? Macam mana kita tahu Dajjal tu mata dia rosak? Okey? Sebab Nabi bilang SAW. Macam mana kita tahu Dajjal akan hidupkan semula ibu bapa seorang manusia? Nabi beritahu. Okey? Macam mana kita tahu Imam Mahdi tu nama dia Muhammad bin Abdullah? Kan namanya sama dengan nama Nabi. Nabi SAW bilang. Jadi, kita kena tahu perbahasan tanda kiamat ini adalah perbahasan ilmu ghaib. Dan setiap perbahasan ilmu ghaib itu memerlukan dalil. Jadi, macam saya sebutkan tadi, penting untuk kita kaji dan kumpulkan. Okey, itulah bagaimana para ulama kita explain ataupun bincang pasal tanda kiamat ini. Mereka akan kumpulkan semua hadis-hadis berkenaan Dajjal contohnya. Barulah kita boleh dapat picture ataupun gambaran yang luas. Yang kedua, kadang-kadang kita nampak ada sebahagian buku-buku ada sebahagian buku-buku yang kumpulkan semua hadis. Tapi tak semestinya kumpulan itu sahih. Itu hal. Okey, kita kena ingat. Walaupun hadis-hadis tanda kiamat ini memerlukan dalil, bukan semua dalil kita terima. Kita kena tahu dalil ini sahih ataupun tidak. Dan inilah masuknya kepada khilaf para ulama. Contohnya saya kasih khilaf berkenaan mata Dajjal, kanan ke kiri yang rosak. Ni sebenarnya ni masalah yang dalam. Kan? Selalu kita ingat mata kanan dia. Tapi ada riwayat lain, lafaz lain yang kata kiri. Macam mana? Sebahagian ulama hadis tarjih, memilih riwayat kanan lagi sahih daripada riwayat kiri. Sebahagian ulama kata riwayat kiri yang sahih daripada kanan. Sebahagian yang jamakkan, yang kata dua-dua sahih, tapi macam mana nak faham? Maksudnya ada kecacatan di dalam matanya.
Okey, kalau kita tengok Imam Ibn Kathir antara mereka yang cuba nak jamakkan hadis ni. Okey, jadi itu je sudah satu masalah. Nak kumpulkan hadis Nabi satu. Nak tahu hadis tu sahih ke tidak lagi satu. Jadi sebab tu isu ni ramai orang berbicara tentang isu ni, tapi sebenarnya isu ni bukan senang. Dia memerlukan kajian yang banyak. Jadi kita harus berhati-hati kerana ini adalah ilmu ghaib. Okey, jangan sampai kita mengatakan sesuatu berkenaan ghaib tanpa ilmu. Jadi kat sini saya muatkan kata-kata Imam Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Dia berkata bal ma jaa bihi Rasul alaihi wassalam kafin kamil. Okey, apa sahaja yang Nabi ajarkan kepada kita sudah memadai dan lengkap. Yadkhulu fihi kullu haq, termasuk setiap daripada kebenaran. Jadi kita tahu manhaj ahlu sunnah wal jamaah apa? Kita ahlu sunnah kan, ilmu kita datang daripada sunnah Nabi SAW. Dan ini penting. Kenapa? Sebenarnya ada golongan-golongan yang tak terima hadis tanda kiamat. Bukan zaman sekarang je, daripada zaman dahulu lagi. Contohnya golongan Mu'tazilah. Mereka antara kumpulan yang awal sekali menafikan hadis-hadis tanda kiamat. Okey, mereka kata hadis Dajjal tu tak sahih, walaupun dalam Sahih Bukhari. Mereka kata hadis tentang Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa itu tak sahih kerana hadis itu adalah hadis ahad. Ini lagi tu masalah juga ni. Okay? Kenapa mereka tolak? Kerana akal. Sama juga kita lihat ada geng-geng zaman sekarang. Okay? Pada zaman 80-an, 18 tahun 18 seterusnya, 1800s. Kita lihat ada beberapa ulama-ulama di Mesir kan yang popular. Contohnya siapa? Muhammad Abduh. Muhammad Abduh ni di antara tokoh yang paling kuat menafikan hadis-hadis berkenaan dengan tanda kiamat. Kenapa? Dia kata hadis ini tak masuk akal. Hadis ini hadis yang tak boleh diterima kerana ghairu ma'qul, tak boleh masuk akal. Takkan Nabi SAW nak sampaikan sesuatu macam ini. Okey? Jadi kayu ukur mereka adalah akal, sedangkan bagi ahli sunnah kayu ukur kita bukan akal. Okey? Manhaj ahli sunnah adalah at-taslim. Betul tak? Kita submit, kita terima. Kalau hadis itu sahih, sami'na wa ata'na. Kita tak, akal kata macam ini, kita tak boleh terima. Okey? Sebenarnya bukan akal tak boleh terima, akal kau yang tak boleh terima. Itu masalahnya. Okay? Jadi penting kenapa saya sebutkan benda ni, walaupun kita semua tahu bahawasanya hadis tanda kiamat ini adalah tauqifi, memerlukan dalil, kerana ada sebahagian golongan yang tidak menerima hadis Nabi berkenaan tanda kiamat. Ni satu golongan lah, one group. Ni pula geng ni tak terima hadis. Jadi macam mana nak jawab mereka? Senang je lah, sama je lah. Kenapa kau terima hadis lain, kau tak terima hadis ni? Kan? Macam mana kau solat? Itu bukan hadis Nabi ke? Itu lain, itu syariat. Sama lah, syariat lagi lah tak masuk akal. Kenapa? Solat zuhur 4 rakaat, kenapa tak 5? Tak tahu. Kan? Kita sami'na wa ata'na. Sama jugalah dalam bab ghaib. Okay? Bila Nabi SAW membicarakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, tentang malaikat, tentang hari kiamat, ini semua perkara ghaib. Okay? Kita buka Quran, muka surat kedua cakap apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Okay? Kita percaya kepada ghaib. Dan hadis-hadis tanda kiamat ini merupakan antara bukti Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi yang betul. Okay? Sebenarnya inilah para ulama kita. Okay? Antaranya Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Okay? Dia tulis kitab ni Dalailun Nubuwah. Okay? Satu buku ni di mana dia kumpulkan tanda-tanda bahawasanya Nabi SAW itu adalah Nabi yang benar. Okay? Kebanyakan hadis-hadis berkenaan tanda kiamat dimasukkan. Kenapa? Kerana Nabi SAW predik masa depan. Betul? Dengan wahyu. Nabi kata ni akan berlaku. Kita nampak dengan mata kita. Nabi berkata kan tadi, bangunan ditinggi-tinggikan dekat padang pasir. Okey, pengembala-pengembala kami dia tatawaruna fil bunyan. Kita nampak sekarang dengan biji mata kita sendiri. Okey, itu lagi kuatkan keilmuan itu. Tadi saya katakan apa kesan kan ilmu ni kepada diri kita. Kita yakin lagi, kita punya keyakinan makin tinggi. Lagi kita baca hadis-hadis pasal kiamat, lagi kita rasa yakin, betul lah sadaqa Rasulullah SAW. Kan, Rasulullah tu benar. Okey, memang wama yantiqu 'anil hawa, betul, dia tak ucapkan dengan nafsu dia tapi daripada wahyu. Okey, itu yang pertama. Jadi yang pertama, hadis-hadis ataupun berbahasa tentang hari kiamat atau tanda kiamat
memerlukan dalil. Okey, nak cakap sesuatu perlukan dalil. Dalil itu kena sahih. Okey, kalau dalil itu tak sahih, susahlah. Okey, itu yang pertama. Yang tu senang sikitlah. Okey, yang kedua, selepas kita ada dalil, dalil kita sahih. Okey, sekarang nak faham dalil pula. Okey, kita dah tahu hadis tu sahih, mungkin dalam Bukhari dan Muslim contohnya. Sekarang kita nak faham hadis tu pula. Okey, macam nak faham pula hadis ni? Jadi, pertama sekali kita lihat, ada tak para ulama salaf yang menafsirkan hadis ni? Kalau ada, tafsiran mereka dikedepankan daripada tafsiran orang lain. Kenapa? Kerana pertama, para sahabat khususnya, mereka lah yang menyaksikan hadis-hadis ni. Okey, mereka yang mendengar daripada Nabi SAW sendiri. Okey, dan tafsiran mereka, khususnya kalau tafsiran itu disepakati. Okay, kalau tafsiran itu disepakati, makanya kita tahu bahawasanya itu adalah ijma'. Jadi tafsiran salaf didahulukan. Walaupun kadang-kala, kadang-kala sebahagian tafsiran mereka itu adalah ijtihad. Kan? Bukan ijma'. Contoh, saya kasih contoh. Di antara masalah yang paling rumit dalam masalah tanda kiamat ni, kalau kita masuk dan baca kitab-kitab ulama' adalah masalah Dajjal. Kenapa? Kerana ada sebahagian sahabat percaya bahawasanya Dajjal tu dah keluar. Kan? Okey? Dia nama dia siapa? Nama dia Ibnu Sayyad. Pada zaman Nabi ni, ada banyaklah hadis Nabi dalam kitab-kitab hadis. Okey? Pada zaman Nabi SAW, ada satu budak ni, nama dia Ibnu Sayyad. Dia ni anak Yahudi. Kan? Apa yang berlaku? Nabi SAW dan Umar datang jumpa dia. Dia sedang duduk. Bila Nabi jumpa dengan budak ni, okey, Nabi tahu bahawasanya budak ni, Ibn Sayyad ni, dia ada ilmu gaib, ada magic lah, kan, sihir. Jadi Nabi tanya dia, Ibn Sayyad cakap, oh, yang datang ni sadiq dengan kadhib. Satu orang yang benar, satu orang yang penipu. Dia nak signal lah Nabi tu penipu. Jadi Nabi kata, okey, Nabi masukkan tangan ke dalam, apa yang aku simpan sekarang. Jadi Ibn Sayyad kata apa? Buh. Okey, duh. Dal kha, duh. Duh tu apa? Duh tu sebenarnya sikit je. Sebenarnya Nabi simpan surah Ad-Dukhan. Tapi sihir tak kuat sangatlah. Jadi dia cuma dapat first two letter je, dal dengan kha. Lepas tu bila Ibn Sayyad cakap itu, Rasulullah kata a'udzubillahi minka. Kan, semoga Allah jauhkan daripada engkau. Pasal Umar katalah, ya Rasulullah, da'ni adrifu unuqah. Ya Rasulullah, boleh aku sembelih dia ke tak? Rasulullah kata jangan. Okey. Jadi ada sebahagian sahabat, antaranya Umar bin Khattab, dia macam sangkakan, dia rasa aku macam ada strong feeling Ibn Sayyad ni Dajjal. Okey. Tapi kalau kita lihat, kita lihat ramai daripada kalangan sahabat ada yang tak setuju. Kenapa? Kerana Ibn Sayyad ni yang qadarullah pelik. Akhirnya dia masuk Islam. Itu yang kelakarnya. Dia masuk Islam. Okey, ada satu riwayat lah kalau kita buka kitab-kitab tarikh. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Kan? Dia pergi safar dengan satu grup. Dalam grup tu ada Ibn Sayyad. Ni dia dah bersalah. Nabi dah tak ada. Jadi apa yang berlaku? Abu Sa'id Al-Khudri kata apa? Pada masa itu kita stop. Jemaah stop nak makan. Sekali pula dia kata, alamak, aku kena duduk dengan Ibn Sayyad ni. Jadi mereka ada stigma lah. Mereka macam tak apa-apa suka, tak prefer orang ni. Tapi dia tahulah Ibn Sayyad dah masuk Islam. Okey, jadi apa yang berlaku? Abu Sa'id Al-Khudri duduk sebelah dia. Okey, makan. Bila makan, buka perbincangan. Okey, Ibn Sayyad kata apa? Wahai Abu Sa'id, kau pun rasa takut dengan aku ke? Bukankah kau tak tahu? Kan Nabi kata, kan, Dajjal tu takkan masuk kota Madinah. Aku ni sekarang kat Madinah. Okey, jadi Abu Sa'id kata, oh betul juga. Tapi lepas tu apa jadi? Ibn Sayyad cakap, oh, tapi aku tahu Dajjal sekarang kat mana. Alamak. Okey, Abu Sa'id kata, okey, ni dah pangkal. Ni masalah ni. Okey, walaupun dah masuk Islam tapi masalah ni, masalah. Jadi kita kena bincanglah, kena tengok, kena kaji sama ada penerangan daripada ulama salaf ke tidak, daripada sahabat, daripada para tabi'in kita berkenaan dengan hadis-hadis tanda kiamat. Okey, kita lihat apa yang Imam Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan. Jika para sahabat menafsirkan atau meriwayatkan sesuatu yang tidak ada ruang untuk ijtihad,
dan tidak pula diketahui oleh lidah orang Arab, maka ia boleh disifatkan sebagai marfu'. Maksudnya apa? Sebahagian perkara bila sahabat riwayatkan, contohnya tanda kiamat, sahabat tak sebut qalan Nabi. Sahabat kata, okey, benda ni berlaku, benda ni berlaku, benda ni berlaku. Kita tahu benda ni benda gaib. Mereka takkan tahu benda ni kecuali Nabi SAW yang bilang. Jadi dalam ilmu hadis kita sebutkan bahawasanya dia ni ada hukum marfu'. Maksudnya kita boleh sandarkan apa yang dia cakap ni kepada Nabi. Contoh, saya kasih contoh. Isu tentang masalah membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat. Kan saya tahu ada khilaf kan. Okey, sama ada hadis yang mengatakan sunat untuk baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat itu sama ada dia sahih ataupun tidak. Sebagian para ulama mengatakan membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat khususnya, bukan menghafal, bukan menghafal 10 ayat, tapi membaca surah Al-Kahfi itu. Okey, ada yang kata hadis tu mauquf. Antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah. Mauquf maksudnya apa? Hadis itu tak disandarkan kepada Nabi, tapi disandarkan kepada sahabat. Siapa sahabat tu? Abu Sa'id Al-Khudri. Okey, di mana Nabi SAW berkata apa? Man qara'a suratul kahfi yaumul jum'ah, ataupun lailatul jum'ah. Okey, dalam riwayat lain, siapa yang baca surah kahfi pada hari Jumaat, maka Allah akan berikan dia cahaya. Allahu lahu nur. Dan Allah akan bukakan cahaya, kama qala alaihi wasallam. Okey, dalam Sahih Muslim. Jadi Syekh Al-Albani kata hadis ni mauquf. Okey, maksudnya tak disandarkan kepada Nabi, tapi disandarkan kepada sahabat. Tapi Syekh Al-Albani kata, dia komen lah, dia kata walaupun hadis ni mauquf, ia boleh diberikan hukum marfu'. Kenapa? Kerana Abu Sa'id Al-Khudri sekarang beritahu kita tentang fadilat. Dari mana dia tahu fadilat ni? Takkan dia buat sendiri kan? Jadi Syekh Al-Albani kata, oh okey, maka hadis fadilat ni dia boleh diberikan hukum marfu'. Maksudnya boleh kita sandarkan kepada Nabi. Maksudnya Abu Sa'id Al-Khudri mengambil ilmu ni, ilmu fadilat membaca surah Kahfi ni daripada Nabi. Cuma dia tak bilang lah Nabi yang sebut. Tapi kita lihat ulama kata kalau sahabat sebutkan sesuatu yang bukan ruang ijtihad, perkara gaib contohnya, ataupun ibadah-ibadah tertentu yang ada fadilat, kita boleh katakan ini adalah hukum marfu'. Maksudnya sahabat ambil daripada Nabi SAW. Okey. Jadi yang kedua pun mudahlah. Kita dahulukan tafsiran para ulama salaf, barulah ulama-ulama yang kemudiannya. Okey, baiklah. Seterusnya muka surat yang ke-10. Ini penting ni. Hadis-hadis tanda-tanda kiamat ataupun sifat-sifat kiamat ni harus difahami secara zahir dan diserahkan kaifiyahnya kepada Allah. Maksudnya apa? Bila Rasulullah SAW sebutkan tentang sifat Dajjal, kan, Dajjal tu matanya cacat seperti biji anggur, kita percaya secara literal. Okey. Rasulullah kata SAW, Ya'juj dan Ma'juj bila datang, dia akan minum daripada sungai Tiberias. Okey, sampai licin. Kita percaya secara zahir. Okey. Jadi Al-Imam Ibn Qayyim mengatakan Ahlu Sunnah memahami teks secara literal dan hanya menggunakan tafsiran metafora kalau ada dalil dan keperluan. Masalah tanda kiamat ini bukan dalil yang metafor. Kenapa? Banyak sangat hadis-hadis Nabi yang Nabi SAW menyifatkan Dajjal, menyifatkan Imam Mahdi. Mustahil dia ni kiasan. Betul? Contohnya Dajjal. Kita lihat ada sebahagian beberapa cendekiawan Islam. Mereka suka berbincang tentang tanda kiamat. Banyaklah kat YouTube kita nampak. Okey. Ada yang kata apa? Dah popular. Kerana apa? Kerana orang suka dengar ni. Oh, Dajjal ni sebenarnya dia bukan orang. Dia ni sebenarnya sistem. Kan, kalau kita buka $1 bill, ni popular lah kan. Okey, duit US dollar tu $1 yang lamanya kita pusing belakang, kita tengok oh ada piramid, atas piramid tu ada triangle, ada mata. Oh, ni Dajjal ni. Okey, sebab tu Rasulullah kata satu mata kan. Sebab ni nampak. So kiasan dia kata. Okey, metafora, bukan zahir. Habis macam mana dengan hadis-hadis Nabi pasal sahabat Tamim Ad-Dari ni kan jumpa Dajjal dekat satu pulau. Nak kata tu bukan ke? Dia mimpi ke? Kan? So masalahnya orang-orang yang menafsirkan hadis-hadis kiamat ni secara metafora, masalah mereka adalah bagaimana nak jawab hadis-hadis lain. Okey, hadis-hadis yang mempunyai sifat yang lebih detail. Contohnya mereka yang kata Ya'juj Ma'juj ni dah tak ada dah sebenarnya. Dah lama dah keluar. Kan? Dah lama dah keluar. Okey, ada khilaf. Ada yang kata kaum Cina, ada yang kata kaum Rusia. Kan? Sebab tu diorang banyak.
Okey, sepertiga dunia ni. Dia orang lah sebenarnya. Ada yang kata Mongol. Okey, mereka adalah Yajuj dan Majuj, dah keluar dah pecah pun bintingnya. Okey. Tapi bila kita lihat Yajuj Majuj keluar bila Nabi Isa sudah ada. Zaman tu Nabi Isa belum ada lagi lah. Dah susah. Cakap, okey, sebenarnya tak. Nabi Isa ni datang kemudian. Nampak? Dah rosak dah kronologinya. Kalau kita paksakan, kita nak cuba nak kasih semua konspirasi teori kan, saya tahulah ada sebahagian asatizah khususnya di Malaysia kan, suka cerita-cerita pasal ni. Semua benda ada linknya dengan Dajjal. Okey? Akhirnya ini semua konspirasi. Maksudnya apa? Boleh betul, boleh salah. Okey? Ianya zon. Dan lebih baik kita tinggalkan zon ni. Kalau ada bukti, okeylah, mungkin kita kata. Bukan qat'i, bukan betul. Kita kata mungkin. Nak kata, semua ketua-ketua negara dekat muka bumi ni semua ada plan. Kan, orang panggil apa? New World Order kan, NWO. Sebab kalau kita baca $1 bill tu kita buka duit US tu kan, dia cakap itulah bahasa Latin tu, Novus Ordo Seclorum, New World Order. Nampak? Ni konspirasi ni. Kan, Amerika Syarikat ni. Nampak? Mereka sebenarnya ni simpan Dajjal. Dajjal dah keluar dah. Kan, diorang ni satu grup. Bukan satu orang tapi satu grup. Tahu pula ni satu grup. Kan, macam dia tahu satu grup. Habis macam mana nak explain hadis-hadis berkenaan Nabi Isa kejar. Kan, dalam Sahih Muslim hadis Imran bin Husain tu Nabi kata, bila Dajjal nampak Nabi Isa, dia yadhubu kama yadhubul milh. Dia cair macam mana garam cair kena air. Lari, dia cabut lari. Sehingga kan Nabi Isa kejar dia sampai ke Baitul Maqdis. Okey, di depan pintu, satu pintu ni nama dia Babu Lud. Okey, Lamdal. Maka Nabi Isa akan bunuh Dajjal di situ. Macam mana nak faham ni? Itu kiasan. Maksudnya Nabi Isa akan hancurkan sistem-sistem ni. Okey, sekatilah. Okey, kita katakan tak pernah ada ulama cakap macam ini. Kan? Jadi tiba-tiba seolah-olah kita ni yang paling pandai, kita kata semua perkara-perkara ni berlaku. Yang masalahnya kalau benda tak berlaku ikut dia punya teori. Nanti dia kabrah lah. Dia cakap, tak sebenarnya macam gini. Okey, banyak. Okey, kita lihat banyak ada yang kata Yajuj dan Majuj ni alien. Okey, macam-macam lah. Macam-macam teori kita boleh jumpa kat internet tu Okey, subhanallah. Jadi kita jelas bila Nabi SAW kata begini, kita terima. Okey, macam mana tu wallahu a'lam. Kalau para sahabat, mereka tak boleh bayangkan macam mana bangunan yang tinggi tu boleh berlaku. 1400 tahun kita ni generasi kita ni sekarang, kita dapat lihat dengan biji mata kita sendiri. Kalau sahabat nampak apa yang sekarang ada kat Mekah tu, saya rasa mereka pingsan. Ni apa benda ni? Kan? Mereka akan pingsan, terkejut. Tak pernah nampak. Pergi kerajaan-kerajaan lain dekat Parsi, dekat Rom, takkan jumpa bangunan sebesar gitu. Betul ke tak ni bangunan ni? Mereka akan terkejut. Kalau seperti itu boleh berlaku, Allah tu Maha berkuasa untuk mencipta sebuah makhluk seperti Dajjal. Okey, mencipta makhluk seperti Yajuj dan Majuj. Khususnya lagi, Yajuj dan Majuj itu ada dalam Al-Quran. Betul? Okey, cerita tu jelas. Zulkarnain datang, kaum bertanya kan, okey, antaj'ala bainana wa bainahum sadda. Kau boleh tak buat tembok antara kita? Habis ni cerita apa pula? Kiasan juga. Okey, semua benda kiasan lah kalau macam itu. Dan betul, kalau kita buka pintu ni, okey, kalau kita buka pintu ni, nescaya semua perkara ghaib akan jadi kiasan. Dan berlaku. Okey, pernah seketika zaman awal 90-an tu 1900s, ramai kalangan ulama-ulama Mesir yang face masalah ni. Okey, sehingga kan Syekhul Azhar, okey, sebahagian Syekhul Azhar memegang kepada pendapat-pendapat ni. Mereka berkata bahawasanya jin dan malaikat, jin tu sebenarnya bukan makhluk, tetapi mereka adalah bakteria. Microbes, bakteria. Sebab tu dia boleh jalan kan. Nabi kata apa? Ya jari majrad dam kan. Dia jalan dekat darah tu, itu sebenarnya bakteria. Habislah rosak. Kan? Habis iblis tu apa pula? Covid. Tak kan? Macam-macam tafsiran. Betul tak? Jadi bahayalah kita tutup pintu ni. Kalau sifat-sifat Allah kita boleh percaya, okey, dia wujud dan kita percaya. Begitu jugalah hadis-hadis tentang tanda kiamat ni kita percaya sahaja. Kalau orang tanya, macam mana Yajuj Majuj boleh masih ada lagi? Wallahu a'lam. Kita tak tahu. Okey? Kita tak tahu. Dan kita kena tahulah bahawasanya manusia masih lagi menambah ilmu mereka. Jangan sangkakan dengan sains teknologi sekarang kita dah tahu sempurna. Tak. Saintis masih lagi pecah kepala nak faham keajaiban alam ini. Tiap-tiap hari ada discovery baru.
Okay, jangan pernah kita rasa bahawasanya oh semua benda dah explain. Tak. Jangan rasa sombong, jangan rasa angkuh. Okay, Allah Ta'ala tu maha berkuasa. Kalau kita boleh nampak tanda kiamat seperti bangunan tinggi itu pada zaman kita, benda-benda ni tak mustahil. Okay, seterusnya, ni yang paling penting. Okey, muka surat keempat ni ada gambar. Kita nampak, saya tak gambar. Interesting sikit Okey, kita tidak seharusnya, ini nombor 4, kaedah yang keempat, kita jangan menyegerakan tanda-tanda kiamat seolah-olah kita adalah pengatur peristiwa tersebut. Maksudnya apa? Ini selalunya berlaku dalam golongan-golongan pengganas. Okey, mereka ni macam mana mereka panggil remaja-remaja? Mereka gunakan hadis-hadis tanda kiamat. Mereka akan kata, oh, tengok orang Islam ni semua ditindas. Kan, musuh kita banyak. Kita kena jihad. Makanya kita kena pergi. Dan kita lah sebenarnya sawadul a'zam, kan? Kumpulan yang benar. Kita nampak bendera kita hitam. Betul, Nabi kata bendera hitam, bendera kita hitam. Nampak? Seperti ISIS. Kenapa mereka warnakan bendera mereka hitam? Kerana hadis-hadis Nabi SAW di mana Nabi akan kata sebaik-baik jaish, sebaik-baik tentera yang akan keluar adalah tentera daripada Syam. Okey, rayatuhum sud, kan, bendera mereka, panji mereka adalah warna hitam. Jadi bila Abu Bakar Baghdadi tu kan, dia kata dia khalifah, apa yang berlaku? Dia seolah-olah cakap, tengok, aku dapat buat hadis Nabi ni. Padahal Nabi SAW tak pernah suruh jadikan hadis jadi skrip. Okey, ni kira nak jadi Hollywood actor tak menjadilah. Mereka ambil hadis Nabi, jadikan skrip. Okey, peristiwa kedua ni saya kongsi Saya rasa para jemaah kat sini semua hadir ada masa benda ni. Saya belum hidup lagi lah, kan? Tapi dah ada dokumentari. Ini di antara peristiwa yang sangat gelap dalam sejarah dekat Mekah dan Madinah. Apa yang berlaku? Pada tahun 1979, ada satu kumpulan ni, mereka namakan diri mereka Al-Ikhwan. Bukan Ikhwan Muslimin, Al-Ikhwan. Mereka ni terdiri daripada beberapa orang-orang Arab tertentulah dan juga sebahagian orang-orang international. Apa yang berlaku? Pada tahun 1979, mereka pergi ke Masjidil Haram dan mereka mengepung. Mereka held hostage. Mereka mengepung Masjidil Haram dengan jemaah-jemaah umrah. Kita bayangkan bayangkan kita tengah buat umrah, tiba-tiba pengganas datang, tangkap Masjidil Haram. Apa yang berlaku? Ketua mereka panggil, buat announcement. Ketahuilah bahawasanya Imam Mahdi dah datang. Maka baiatlah dia. Bayangkan jemaah umrah, kan, especially daripada Asia, kan, daripada Asia tak tahu bahasa Arab, kan. Apa ni yang berlaku ni? Kesian jemaah umrah datang nak buat umrah, tiba-tiba ada orang klaim Mahdi. Jadi mereka, jemaah-jemaah umrah ni dipaksa untuk baiat. Ada sebahagian mereka dibunuh. Dan di menara-menara Masjidil Haram semuanya ada orang dengan timbang. Dan itu di antara peristiwa yang kerajaan Saudi gagal lah. Kerana apa? Lebih daripada seminggu Masjidil Haram dikepung oleh pengganas ni. Saudi tak tahu macam nak masuk. Apa kaitan dengan ni? Antum boleh tengoklah dekat YouTube dokumentari berkenaan dengan peristiwa ini 1979, The Siege of Mecca. Apa kaitan dengan ni? Mereka betul-betul ikut skrip hadis Nabi tu. Sebahagian hadis Nabi berkenaan Imam Mahdi dalam Sunan Abu Dawud, Nabi sebutkan bahawasanya Al-Imam Mahdi akan dibaiatkan di depan rukun Yamani. Kita tahu di antara hadis-hadis berkenaan Imam Mahdi akan lari daripada Madinah pergi ke Mekah pada waktu malam. Allah Ta'ala akan islahkan dia, betulkan dia. Bila dia sampai kat Mekah itu, ulama' di sana membaiat dia di depan rukun Yamani. Membaiat dia jadi khalifah. Membaiat dia jadi ketua. Dan pada masa itu, bila Imam Mahdi dibaiatkan, hadis tu cakap, tentera daripada barat, daripada timur akan datang. Tentera raja di situ akan hantar soldier-soldier, akan hantar tentera mereka. Dan bila masa tentera itu datang, khasafa bihimul ard. Tanah, bumi itu akan telan mereka. Jadi tentera-tentera itu semua ditelan oleh bumi untuk menunjukkan kebenaran Imam Mahdi. Ini hadis dia lah. Apa yang berlaku? Mereka jadikan skrip. Mereka betul-betul buat. Panggil. Tiba-tiba grup ni yang dikatakan Imam Mahdi itu adalah sepupu dia. Dia cakap ni adalah Muhammad bin Al-Utaibi. Muhammad ni
dia ni adalah Imam Mahdi. Dia bawa dia pergi rukun Yamani, betul-betul kat depan rukun Yamani. Ni dia Imam Mahdi. Okey. Jadi apa yang berlaku? Malangnya, bila kerajaan Saudi hantar tentera, mereka semua tengah mengharapkan sebenarnya. Kan, bila tentera tu tank datang, mereka ni macam berharaplah, oh ni Imam Mahdi kan. Bumi akan tenggelamkan kereta tank. Apa yang berlaku? Tak jadilah. Okey, mission fail. Okey, kereta tank datang, tak ada apa-apa, tak ada gempa bumi, tak ada apa. Mereka tahulah dah messed up. Okey, sehingga yang datang tolong selamatkan itu adalah CIA daripada negara France, secret agents daripada Europe datang untuk tolong. Kerana Saudi tak tahu macam mana nak manage situation tu. Okey, itu adalah satu peristiwa yang gelap di mana Masjidil Haram itu ditawan, dikepung oleh pengganas. Silapnya apa? Kerana mereka menjadikan hadis-hadis tanda kiamat itu sebagai skrip. Jadi bila kita baca hadis-hadis kiamat ni, bukan tugas kita untuk adakan Imam Mahdi. Ni di mana remaja-remaja yang ikut teroris tu mereka kurang faham. Mereka ingat, oh kita ni perjuangan yang betul. Tapi sebenarnya Nabi tak pernah suruh pun pergi untuk hidupkan dan bawakan Imam Mahdi. Tak, benda ni akan berlaku dengan sendirinya. Sejarah akan berlaku dengan sendirinya. Bukan kita yang jadi aktor, bawa orang pergi depan rukun Yamani, lepas tu kita harapkan akan berlaku. Bukan macam itu. Ni paling penting. Dan kenapa? Kerana salah faham tentang hadis tanda kiamat boleh menjadikan seseorang itu fahaman yang salah, melahirkan fahaman yang salah, sehingga kan kita lihat mereka join pengganas-pengganas ni. Allahul musta'an. Seterusnya, kaedah kelima. Tafsiran teks tanda kiamat hendaklah mengikut kronologi. Macam saya sebutkan tadi, sebahagian hadis itu ada kronologinya. Imam Mahdi datang dulu, selepas itu datangnya Dajjal, selepas itu turunnya Nabi Isa AS, selepas itu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Kalau kita dah tafsirkan antara satu ni lain daripada kronologinya, rosak hadis tu. Hadis tu rosak. Macam saya sebutkan tadi kan, ada yang kata Ya'juj Ma'juj dah keluar kan, China lah, Russia lah, Mongol, dan sebagainya lah. Macam-macam teori. Orang Turki. Kalau betul dah keluar, habis nanti pada zaman Nabi Isa apa jadi? Oh, mereka takwil lah. Mereka tafsirkan, oh boleh jadi nanti ada orang-orang yang kasar datang. Orang-orang yang kasar datang. Adalah macam-macam tafsiran yang diorang bagi. Jadi ini penting kan, kalau kita bersembang mungkin ada teman-teman yang syok kan, suka cerita-cerita pasal tanda kiamat ni kan. Oh nanti satelit rosak, teknologi tak ada dan sebagainya, kita tank semua tak ada kan. Nabi kata akan pakai pedang. Semua satelit hancur. Wallahu a'lam. Boleh berlaku, boleh tak berlaku kan, kita tak tahu. Kita tak tahu. Nak kata oh Dajjal naik jet lah kan. And hadis tu hadis dhaif lah. Satu hadis tu kan, Dajjal datang dengan keldai yang telinga dia besar. Jadi ada orang-orang sekarang kata oh Dajjal naik jet. Zaman Nabi kan tak fahamkan jet tu apa. Sebenarnya naik kapal terbang. Sebab tu boleh 40 hari pusing kan. Wallahu a'lam. Dan hadis tu pun hadis yang dhaif. Balik pada kaedah pertama, nak berbual pasal ilmu ghaib, hadis tu kena sahih. Tapi hadis tu dhaif. So macam mana? Jadi penting untuk kita fahami bahawasanya kronologi itu penting. Khususnya apa yang berlaku bila kita belajar, bila kita baca hadis-hadis ni, lagi banyak kita kaji, lagi banyak kita baca, lagi banyak kita kumpulkan, lagi kita boleh tahu ramai apa yang orang cakapkan itu semuanya adalah omong-omong yang kosong, ataupun conspiracy theory. Senang-senang yang kita boleh kata oh ni salah. Dia kata kenapa salah? Sebab ni tak selari dengan hadis. Kalau tanya dia hadis dia apa, dia tak boleh jawab. Sebab apa? Sumber ilmu dia bukan daripada hadis. Sumber ilmu dia daripada orang-orang yang menafsirkan benda-benda ini dengan conspiracy theory. Baiklah. Yang terakhir sekali, kaedah ke-6, tafsiran teks tanda kiamat ini adalah dalam lingkungan ijtihad dan tidak boleh dipaksakan atau dijazamkan kesahihannya. Maksudnya, macam saya katakan tadi macam saya katakan tadi, sebagian para ulama ijtihad ketika membahaskan tentang beberapa tanda-tanda kiamat. Kita kena tahu, mungkin sebahagian pendapat para ulama itu adalah ijtihad. Dan kita tahu ulama ni manusia kan, boleh silap. Jadi
Kalau kita lihat ada penafsiran yang tidak selari dengan kaedah-kaedah ini dan tidak selari dengan pendapat ramai daripada kalangan ulama, boleh jadi itu adalah ijtihad. Okey, sebagai contoh, ada masalah khilaf Contohnya, adakah Dajjal itu manusia ataupun jin? Yang kita tahu dia manusia, tapi ada juga para ulama yang percaya, yang memberikan pendapat bahawasanya boleh jadi Dajjal itu adalah jin dan bukan manusia. Apa hujah mereka? Mereka katakan, Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Anbiya kan, وَمَا جَعَلْنَاكَ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ, dan kami tidak pernah menjadikan seseorang pun yang kekal sebelum kamu. Maksudnya orang-orang yang sebelum kita tak pernah hidup lama. Tak ada orang yang pernah hidup lebih daripada 100 lebih tahun, 200 tahun. Jadi nak kata Dajjal itu termasuk manusia, kita dah seolah-olah bercangkar dengan ayat ini. Begitu juga mereka katakan, kenapa Dajjal itu jin? Sebab kita lihat benda-benda yang berlaku, perkara-perkara ajaib yang dilakukan, jadi mereka berijtihad bahawasanya itu adalah jin. Betul ke tidak? Wallahu a'lam. Jumhur ulama kata Dajjal itu adalah Bani Adam, manusia. Dari mana dia datang? Asal usulnya ada beberapa riwayat-riwayat yang dhaif. Berkenaan dia ni dilahirkan oleh pasangan yang tidak sempurna dan hadis itu ada perbahasannya, ramai ulama kata dhaif. Di mana ada pasangan seorang wanita yang badannya sangat besar, dia melahirkan anak inilah, anak cacat ini. Maka anak ini dikatakan sebagai Dajjal. Dari mana dia datang, bangsa apa, wallahu a'lam. Kita nampak buku-buku kan banyak. Ada yang kata dia ni Yahudi, ada yang kata dia ni apa dan sebagainya. Hatta para ulama kita kan, contohnya Ya'juj dan Ma'juj. Kalau kita buka buku Ibn Kathir kata apa? High chance Ya'juj dan Ma'juj itu adalah bangsa Turki. Wallahu a'lam. Mereka cuba nak faham berdasarkan sejarah, berdasarkan zaman Zulkarnain itu. Pertama sekali nak tahulah Zulkarnain itu siapa. Kan itu pun dah khilaf. Jadi kita kena tahu perbahasan yang dalamannya ini semua adalah ijtihad. Jadi yang penting kita percaya, yang penting kita tahu ia akan berlaku. Tapi benda-benda tafasil, benda-benda yang detail ini, kita tahu bahawasanya sebahagian pendapat para ulama itu adalah ijtihad. Maka boleh percaya, boleh juga dilawanlah, boleh dikatakan pendapatnya kurang tepat. Ini adalah ijtihad para ulama. Jadi kita tak boleh paksakan kan, orang yang buat teori konspirasi dia paksa. Dia kata apa? Kau tak percaya ni semua kan, nampak jelas. Memanglah nampak jelas tapi tak ada bukti. Boleh jadi itu adalah andaian. Jadi akhir sekali, sebagai penutup kita tahu bahawasanya di antara perkara-perkara yang akan berlaku adalah fitnah yang sangat besar. Dan di antara fitnah itu adalah fitnah Masih Dajjal. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk sentiasa beristi'adzah. Kan saya katakan tadi kan, ada orang macam suka sangat nak tengok Dajjal. Kita tak nak kalau boleh. Kita kalau boleh tak nak jumpa pun generasi itu. Walaupun nampak macam interesting, tapi kita nak hidup zaman tu. Nabi SAW mengajarkan kita doa dalam tasyahud akhir kita, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wa mat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Jadi kita amalkan hadis ini dan doa ini dalam solat kita, dalam tahiyat akhir kita. Dan juga macam saya katakan tadilah, lebih kita mempelajari, memahami hadis-hadis ini, lebihlah kita akan mengetahui kesilapan orang. Sebab apa? Ramai orang tak kaji betul. Dengar, percaya. Nampak macam, macam betul betul. Contohnya lah, Dajjal tu satu mata kan. Bila ada bayi lahir satu mata, ni Dajjal. Kesian baby tu kan. Kita nampak, kita buka Google, kita type Dajjal, keluar baby mata satu kan. Tapi Rasulullah kata dia ni dua mata, bukan satu mata. Nampak? Lebih kita kaji hadis-hadis ini, lebihlah kita akan tahu berkenaan betul dan silapnya satu perkara itu. Jadi saya akhiri dengan sebuah hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Nabi SAW berkata, badirul a'mal, bersegeralah untuk melakukan amalan soleh. Kerana apa? Bila datangnya fitnah. Kan, kaqita'il lailil muzlim, seperti sebahagian daripada waktu malam yang gelap gelita. Nabi SAW samakan fitnah yang akan datang ni seperti malam yang sangat gelap. Jadi apakah perintah baginda?
banyakkan amalan soleh kita. Daripada sekarang kita dah start. Okey? Itu pertama. Kedua, wasiat saya kepada para jemaah sekalian, kita ajar anak-anak kita berkenaan dengan ilmu tentang tanda kiamat ni. Okey? Kasih mereka tahu. Kerana apa? Kerana ilmu ni penting. Mungkin bukan generasi kita yang jumpa, mungkin generasi seterusnya, mungkin generasi yang seterusnya. Okey? Jadi di antara mengajar anak-anak kita perkara ini sebenarnya adalah kita mengajar anak kita berkenaan dengan al-imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhirat. Okey? Jadi teruskan kajian kita berkenaan dengan hadis-hadis kiamat ini. Okey, kita jadikan hadis-hadis ini sebenarnya kalau kita baca hadis-hadis fitnah ni seram. Dia bukan interesting, dia seram. Kita baca apa yang akan berlaku, peperangan yang akan berlaku, fitnah dajjal yang akan berlaku, kita takut. Ketakutan itu akan membawa kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, untuk memperbanyakkan amalan soleh kita. Jadi insya-Allah ini adalah sedikit pengongsianlah daripada saya berkenaan dengan beberapa kaedah-kaedah yang para ulama sebutkan untuk memahami hadis-hadis berkenaan dengan tanda-tanda kiamat. Okey, wallahu taala alam bissawab. Ya, ada beberapa soalan sebelum kita akhiri majlis kita? Baiklah, alhamdulillah. Jazakumullah khairan saya ucapkan kepada para hadirin hadirat sekalian, semoga segala apa yang dikongsikan dalam majlis ilmu ini bermanfaat. Okey, sampaikan kepada teman-teman kita, pada anak-anak kita. Okey, pentingnya bukan sahaja mempelajari akidah, tapi juga penting untuk mempelajari bagaimana nak faham akidah dengan betul. Kan? Sebab selalunya ramai orang sesat disebabkan mereka bukan tak belajar akidah. Mereka belajar. Tetapi mereka tak belajar macam mana nak belajar akidah dengan betul. Sehingga kan mereka boleh dipukau ataupun diselewengkan oleh golongan-golongan tertentu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memelihara kita daripada fitnah-fitnah akhir zaman ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufik dan hidayah untuk terus beramal saleh. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat, insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa-dosa kita, amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan kepada para hadirin hadirat sekalian. Dan kita akhiri majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.